Terima kasih Adinda Permatampau. Sebenarnya saya sangat berterima kasih di atas ramai ahli yang berhormat yang sangat prihatin kepada kumpulan SASA kita. Berkaitan dengan bantuan-bantuan ini, memang kita mengikut kelayakan, kategori dia, ada syarat-syarat dia kelayakan. Kalau warga emas ada silap faham. Kadang-kadang anggapan semua warga emas layak, tak. Mereka yang betul-betul layak saja yang boleh layak untuk menerima bantuan warga emas ini. Termasuk juga berkaitan dengan bantuan kanak-kanak. Jadi kita fokus kepada golongan kanak-kanak yang mereka ni terutama mereka yang tidak ada saraan anak-anak yatim ataupun mereka yang memang memerlukan kerana keluarga mereka miskin. Jadi berkaitan dengan PJK yang disoalkan oleh Yang Berhormat tadi, memang kita untuk tahun 2022 ni kita akan menggunakan PJK baru, dan untuk sebelum ini kita masih lagi menggunakan PJK yang lama. Sebab kita telah berbincang kenapa kita masih lagi menggunakan PJK yang lama. Ini adalah kerana kita melihat bagaimana beban keuangan yang ditanggung oleh kerajaan terlalu besar, ya. Jadi kita melihat hasil apabila kita menggunakan PJK yang baru, saya dimaklumkan kos tanggungan yang akan ditanggung oleh kerajaan melebihi daripada 3 bilion. Jadi ini merupakan satu perkara yang besar, apalagi dengan suasana yang ada pada hari ini. Walau macam mana pun kerajaan tak berputus asa, sedang berusaha, dan kita sedang melibat urus dengan pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk memastikan supaya kita melihat semula PJK ini betul-betul selaras dengan hasrat rakyat dan apa yang kita nak capai. Sebab itulah yang sebaiknya. Saya ucap terima kasih di atas keperhatian yang telah diberi oleh ahli yang berhormat. Jadi seterusnya saya menyentuh tentang iaitu berkaitan dengan Yang Berhormat daripada STIU tadi yang bertanyaan tentang program yang dilaksanakan untuk membantu golongan mereka yang miskin ini. Kita telah melaksanakan pelbagai program, termasuk juga program TUYEP yang mana kita telah melibatkan 5,910 orang peserta, dan daripada jumlah tersebut 1,465 orang telah berjaya keluar daripada kepompong kemiskinan. Melalui program tersebut, peserta wanita mendominasikan senarai peserta lelaki, iaitu 4,000 peserta berbanding dengan peserta lelaki. Bukan bermakna kita diskriminasi gender, tetapi kita melihat bagaimana keperluan untuk mereka dapat keluar daripada kemiskinan ini perlu dilihat di semua peringkat, dan golongan wanita di antara kajian kita golongan yang sangat terkesan akibat pandemik COVID-19. Tahun 2021, JKM mensasarkan 300 peserta untuk mengikuti program tersebut, dan jenis perniagaan yang dominan dalam sektor makanan, minuman, termasuk jahitan, pakaian dan sebagainya. Dan begitu juga Kementerian Pembangunan Wanita telah memperuntukkan di bawah projek pembangunan bukan fizikal MP48 sebanyak ringgit Malaysia 7 juta bagi program TUYEP. Jadi selain pada itu juga kita telah membangunkan pelan tindakan keusahawanan sosial JKM bagi tahun 2021 hingga 2025 bertujuan mewujudkan mekanisme ke arah pembangunan sosioekonomi kumpulan sasar jabatan secara inovatif dan berdaya saing dengan menggunakan kaedah keusahawanan sosial. Melalui pelan tindakan ini, jadi pemangkin terdiri daripada kumpulan sasar jabatan yang telah dikenal pasti akan diberi bimbingan, latihan, motivasi dari agensi kementerian berkaitan bagi membantu memperkasakan kemandiri sosioekonomi kumpulan sasar jabatan bagi mengurangkan kebergantungan dan menjadi lebih produktif serta berdaya saing. Seterusnya, menjawab soalan daripada Yang Berhormat Permatampau yang membangkitkan isu PJK. Saya rasa PJK ini saya dah jawab tadi, Adinda, ya. Jadi insya-Allah saya terus kepada soalan yang seterusnya, iaitu daripada Yang Berhormat Damansara dan Yang Berhormat Petaling Jaya, iaitu yang membangkitkan tentang peluang untuk usaha untuk meningkatkan peluang penyertaan wanita dalam pasaran kerja secara inklusif termasuk wanita di Sabah dan Sarawak. Alhamdulillah, konsep inklusif yang memastikan untuk tiada siapa yang tertinggal adalah penting untuk memastikan supaya sokongan persekitaran yang membolehkan wanita terlibat dalam tenaga buruh. Berhubung dengan sasaran untuk meningkatkan kadar penyertaan buruh wanita kepada 59%, ianya adalah tempoh pelaksanaan dalam rancangan Malaysia yang ke-12. Maknanya tempoh ini kita jangka dalam masa 5 tahun, bukan dalam masa 1 tahun, ya. Dan kementerian ini berpandangan
sasaran kita untuk mencapai 59% untuk tahun depan tu memanglah hanya ada beberapa bulan tak sempat dicapai. Tetapi sasaran kita 59% sasaran tenaga wanita berada di pasaran kerja ini adalah untuk dalam tempoh 5 tahun, insya-Allah. Jadi kita yakin dengan sasaran ini dapat merealisasikan pelbagai inisiatif yang dilancarkan untuk Majlis Pekerja Negara mensasarkan 500,000 peluang pekerjaan. Inisiatif Wanita Bangkit di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat juga akan memperkasakan wanita khususnya untuk mendapat pekerjaan dan menjana pendapatan. Dalam hal ini, Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga dan Masyarakat menyedari isu dan cabaran mengenai pemerkasaan wanita dalam tenaga buruh. Di antaranya jururan pasaran kerja, penyertaan wanita yang lebih rendah daripada lelaki, dan statistik Perangkaan Malaysia menunjukkan kadar penyertaan tenaga buruh wanita adalah 55.3% berbanding dengan lelaki 80.6% untuk tahun 2020. Jadi kita memahami bagaimana wanita menanggung double burden untuk mengimbangi kerjaya dan mengurus keluarga. Wanita tidak mampu kembali ke pasaran kerja selepas karier break disebabkan isu penjagaan anak. Itu juga isu-isu yang menjadi cabaran kita. Jadi semua itu insya-Allah kita sedang berusaha bagaimana untuk memberi persekitaran yang baik, dan di antaranya ialah untuk kita mewujudkan ekosistem yang kondusif agar wanita boleh terus aktif dalam pasaran kerja, termasuklah kemudahan taska dan bantuan kebajikan masyarakat untuk mereka berkelayakan, dan begitu juga bagaimana kita berusaha untuk memberi bantuan subsidi yuran pengasuhan taska. Timbalan Menteri. Begitu juga khusus asuhan permata. Ya silakan. Ya, terima kasih Timbalan Speaker, terima kasih Timbalan Menteri di atas jawapan yang diberikan. Saya dengar dengan khusyuk tadi, tetapi yang saya dengar satu adalah jawapan dia seolah-olah saya pernah dengar sebelum ni dalam Dewan. Kedua, saya ingin tahu usaha-usaha yang disebutkan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi. Sebelum ni. Saya tahu. Ya, sebab yang sebelum ni, yang sebelah Yang Berhormat jadi Menteri. Timbalan Menteri, boleh tak jangan ungkitkan perkara ni kalau tak berani untuk menjawab. Akta-akta semua dah ready untuk dibentangkan dalam Dewan sebelum langkah syaratan dan kerajaan bertukar. Sepatutnya tahun lepas juga akta gangguan seksual dibahaskan di Dewan. Yang dipertua jangan saya kira menuding jari kepada pihak topik. kami. Sekarang siapa yang kerajaan? Tak boleh dinafikan kami telah lakukan apa yang sepatutnya. Kita pun insya-Allah melaksanakan apa yang sepatutnya. You have been in government with the biggest cabinet for more than 24 months. You cannot still say berusaha. Yang Berhormat Timbalan Menteri, saya nak tahu apakah usaha tersebut untuk membantu wanita, working mothers untuk masuk balik ke alam pekerjaan. Saya dengar tadi YB berkata, kami sedang berusaha, kami sedang melihat, kami sedang memantau, kami sedang mengkaji. Ya, baik, Yang Berhormat, saya tak ingin habis lagi tahu, menjawab. Ini RMK 12 Terima kasih Yang Berhormat. Masa saya berjalan.